Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Agak lama saya tidak muncul di sini dan pada malam ini kita bertemu sekali lagi di dalam ruang Sembang Santai Geologi melalui channel Cinta Risa ini. Pada masa saya membuat rakaman ini, di luar sana hujan sedang turun, jadi saya jangka agak bising sedikit di sini. Ya, bersama saya mantan Profesor Geologi Dr. Hamzah Muhammad. Sehari lagi kita akan meraihkan keputeraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu pada hari Sabtu 9 hari bulan Oktober 2022. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau ada yang masih mengingat, pada tahun lalu iaitu 2021, hari keputeraan Nabi Muhammad ini jatuhnya pada 19 Oktober 2021. Ini bermakna telah berkurang 11 hari dari tempoh tahun lepas kepada hari ini, iaitu daripada 19 Oktober kepada 9 Oktober pada tahun ini. Kenapa? Ini ialah kerana kita menggunakan takwim yang berbeza dalam merakamkan peristiwa yang kita alami setiap hari. Jadi kalau 11 hari berterusan berkurangan, maknanya dalam masa 10 tahun kita kekurangan 110 hari, dan hari keputeraan 10 tahun lagi akan diraihkan pada 19 Jun tahun 2032, bukan lagi pada bulan Oktober. Apatah lagi kalau 33 tahun dari sekarang kita akan meraihkannya kembali kepada 9 Oktober, tetapi pada tahun 2055. Jadi perubahan tarikh ini disebabkan oleh perbezaan takwim yang kita gunakan dalam rakam peristiwa kita, terutama yang berkenaan dengan keagamaan pada setiap hari. Jadi saya mengambil kesempatan pada malam ini untuk bercakap sedikit tentang takwim yang berbeza yang kita gunakan itu, dengan memfokus kepada takwim yang berasaskan kepada edaran bulan terhadap bumi yang kita kenal sebagai tahun bulan ataupun solar moon, dan melihat juga apakah implikasinya kepada kita umat Islam di seluruh dunia, bukan saja di Malaysia ini, tetapi di tempat-tempat yang berbeza di atas muka bumi ini. Sebelum itu, saya mohon kepada yang sudi untuk subscribe channel Cinta Risa ini, dan jangan lupa untuk like, untuk share, untuk komen, dan menekan button di sini untuk subscribe. Moga-moga dengan itu lebih ramai orang yang akan mendapat faedah daripada Sembang Santai Geologi ini. Di sepanjang peradaban manusia, pelbagai takwim telah diguna, dan antara banyak-banyak takwim itu, dua yang paling meluas digunakan, iaitu yang pertama ialah takwim yang berasaskan kepada pergerakan bumi terhadap matahari, yang disebut sebagai takwim tahun matahari atau solar year. Kadang-kadang dikenal juga sebagai kalender Gregorian ataupun
dikenal juga sebagai tahun Masihi. Jenis yang kedua ialah takwim yang berasaskan pergerakan bulan terhadap bumi yang dikenali sebagai tahun bulan ataupun lunar year, ataupun kita kenal juga sebagai tahun Hijri atau Hijriah. Kedua-dua takwim ini membahagikan tahun kepada 12 bulan, sama saja. Misalnya yang tahun Masihi daripada Januari sehingga Disember, sedangkan tahun Hijri daripada Muharram hingga Zulhijjah. Walau begitu, tempoh setahun untuk dua takwim yang berbeza ini adalah berbeza, iaitu untuk takwim Masihi ini, jumlah harinya dalam setahun ialah 365 1/4 hari ataupun 365 suku hari. Sedangkan untuk tahun Hijri ini, setahun cuma 354 hari sahaja. Itu menyebabkan adanya perbezaan sebanyak 11 hari, iaitu Hijri ini lebih pendek 11 hari berbanding dengan tahun Masihi. Jadi ada kesannya penggunaan dua takwim ini kepada kita, terutama sekali Muslim, umat Islam, di mana untuk tahun Hijri, kalau kita perhatikan, sesuatu peristiwa itu tetap akan berlaku pada tarikh yang sama. Sebagai contoh, saya beri di sini, Hari Raya Aidilfitri tetap akan jatuh pada 1 Syawal setiap tahun Hijrah. Sedangkan kalau kita alihkan kepada tahun Masihi, kerana cepatnya 11 hari itu, saya bagi contoh di sini, Aidilfitri yang baru kita lalui atau kita rayakan pada tahun ini 2022 ialah pada 1 Mei yang lepas. Jangan lupa pada tahun depan 2033 kita akan meraihkannya insya-Allah pada 21 April, iaitu lebih awal 11 hari. Jadi bagi penganut-penganut agama Islam, yang terkesan itu ialah hari-hari kebesaran dan hari-hari perayaan. Saya senaraikan di sini seperti penentuan awal Muharram, iaitu tahun baru Hijrah, penentuan awal Ramadan, iaitu menentukan permulaan bulan puasa, penentuan Syawal, iaitu penentuan permulaan Aidilfitri, hari Wukuf misalnya untuk menentukan penentuan Aidil Adha, Nuzul Quran dan Maulidur Rasul ini. Jadi implikasi penggunaan tahun Hijri yang diimposkan kepada tahun Masihi ialah lebih kurang seperti berikut. Ada dua situasi di sini. Bagi kita yang tinggal di kawasan Khatul Istiwa, ya, 0 darjah itu, ataupun di kawasan-kawasan bergaris lintang atau latitude rendah saja, misalnya dari 0 ke 10 darjah utara, dari 0 ke 10 darjah selatan. Di sini situasi iklim adalah boleh dikatakan tidak banyak berubah dalam setahun, ya. Kerana di kawasan ini kita tahu tidak ada musim, dan kalau ada musim pun tidak begitu ketara musim itu. Jadi ini menyebabkan bagi kita di dalam kawasan seperti ini meraihkan dan melalui hari-hari kebesaran
Dan hari-hari perayaan di dalam Islam itu tanpa rasa sedar kerana keadaannya sama saja dari dulu hingga ke sekarang. Tetapi di hemisfera utara, ya, di hemisfera utara, iaitu yang berlatitude tinggi, iaitu yang lebih daripada 10 darjah utara, lebih daripada 10 darjah selatan, situasinya amat berbeza. Kerana di sini terdapat musim, dan musim ini jelas berbeza dari segi misalnya suhu harian di kawasan-kawasan tersebut. Di hemisfera utara ataupun di selatan sama saja, ada 4 musim yang dilalui oleh penghuni ataupun penduduk di situ, iaitu musim bunga atau spring, March, April dan Mei setiap tahun, musim panas, Jun, Julai dan Ogos sama, musim luruh ataupun fall atau autumn, September, Oktober, November, dan musim sejuk, Disember, Januari dan Februari. Dan keadaannya berbeza. Musim panas misalnya menyebabkan suhu mencapai sehingga 20-25 darjah Celsius, sedangkan di musim sejuk pada kemuncaknya suhu mungkin di bawah kosong atau sehingga 10 darjah Celsius, menyebabkan kemungkinan bersalji juga. Jadi kalau saya ambil satu contoh amalan berpuasa Ramadan di tempat-tempat yang berbeza di atas muka bumi ini, saya ambil contoh di hemisfera utara, dicontohkan oleh tempat yang biasa kita dengar ramai Muslim, iaitu di England, ya, di mana England itu latitude atau garis lintangnya ialah 52 darjah utara. Jadi di sini musim adalah sangat jelas. Jadi ada 4 musim seperti yang disebut tadi. Saya ambil contoh ekstrim saja di sini. Misalnya kalau Ramadan jatuh ke bulan Julai, misalnya 2022, walaupun itu tidak benar, itu contoh saja. Kalau Ramadan jatuh di bulan Julai 2022 di England, ini adalah di tengah-tengah musim panas di situ, di mana terbit fajar ialah sekitar hampir 5 pagi dan terbenam matahari sekitar 9:30 malam, ya. Jadi waktu siang pada Julai ini sangat panjang, iaitu selama 16 jam, dan sebagai orang Muslim, mereka berpuasa lebih panjang selama 16 jam di musim panas itu. Tetapi seperti yang saya sebut, setiap tahun akan berlaku kekurangan 11 hari, menyebabkan kita sentiasa teranjak daripada musim panas ke arah musim luruh, akhirnya ke musim sejuk. Jadi misalnya dalam 17 tahun, misalnya dalam puasa 17 tahun dari sekarang, 2039, di situ sudah pula berpuasa pada bulan Januari 2039. Dan Januari ialah, kalau di England, dalam keadaan di pertengahan musim sejuk, yang suhunya saya sebut tadi boleh di bawah kosong ataupun sehingga 10, mungkin ada salji. Terbit fajarnya lewat mungkin 7:30 pagi baru terbit, dan terbenam matahari pun sangat awal, iaitu sekitar 5 petang sudah terbenam matahari. Jadi pada situasi itu, waktu siangnya adalah pendek, iaitu sekitar 9 hingga 10 jam sahaja. Jadi di hemisfera selatan keadaan ini sama saja. Misalnya di
New Zealand, garis lintang yang 40 darjah selatan, cuma terbalik daripada keadaan di hemisfera utara. Jadi, bagi seorang Muslim yang tinggal di negara yang berlatitude tinggi, sama ada di hemisfera utara atau di hemisfera selatan, ia akan menemui atau merayakan hari-hari kebesaran dan perayaan dalam Islam ini dalam situasi yang berbeza-beza, terutama dari segi iklim sepanjang hidupnya. Kalau kita ambil purata insan atau manusia ialah sekitar 65 hingga 70 tahun usianya, maka dengan 33 tahun berlaku repetition ataupun perulangan semula keadaan yang sama. Jadi sepanjang hayat seseorang di kawasan hemisfera utara latitude tinggi atau di selatan latitude tinggi itu, 2 kali sepanjang hayatnya dia akan merasa situasi yang ekstrim. Tadi saya tunjukkan keadaan berpuasa, sama juga keadaan dalam menyambut Hari Raya Aidilfitri, Aidil Adha, awal Muharram dan sebagainya. 2 kali sepanjang hidupnya dalam keadaan yang ekstrim. Sekali dalam keadaan musim panas yang terik, 2 kali dalam keadaan musim panas yang terik, 2 kali dalam keadaan musim sejuk yang ekstrim. Walau begitu, kita di kawasan Khatul Istiwa atau yang berlatitude rendah ini, situasinya sama saja. Kita menikmati sebegitu selesa keadaannya tanpa perubahan-perubahan iklim. Jadi, sebagai conclusion saya di sini, kita anggap ini sebagai satu rahmat dan kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada kita dan nikmat yang perlu sangat kita syukuri. Jadi itu yang ingin saya sampaikan tadi mengenai kesan-kesan penggunaan takwim yang berbeza terhadap kehidupan kita, khususnya kita sebagai umat Islam. Jadi sebelum saya tamatkan, lagi sekali saya mohon supaya untuk yang sudi subscribe channel Cinta Risa ini dan berikan share, like, komen kepada video ini supaya lebih ramai kawan-kawan kita akan mendapat manfaat pengetahuan daripadanya. Sehingga bertemu lagi, saya ucapkan terima kasih di atas kesudian mengikuti video ini dan kita akan bertemu lagi di masa hadapan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.